Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama di dalam program Munajat Rakyat 3.0 Terengganu Darul Iman. Jadi sebagaimana kita maklum, insya-Allah hari ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Senator Ustazah Asma Hussein yang merupakan panelis Ahli Dewan Negara. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah dah berada di talian ya Ustazah? Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kan? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah kita akan bermula sebentar lagi ya. InsyaAllah. Okay, sebelum tu sebelum kita bermula, sama-sama dahulu kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi insya-Allah sebagaimana kita maklum pada pagi ini merupakan program Bual Bicara Wanita yang bertajuk Terengganu Sejahtera Wanita Bahagia. Jadi tajuk ni sangat terkenalah dengan kita kan, para wanita yang kita tak sabar dah nak dengar kita kata pengisian ataupun ucapan daripada YB Senator kita sebentar lagi. Jadi sebagaimana kita maklum, program kita hari ini adalah program bersempena Munajat Rakyat 3.0 Terengganu Darul Iman yang akan berlangsung selama 2 hari lah, 24 dan 25 Jun. Dan penganjur bersama kita pada hari ini adalah Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera IMITS, Urustia Penerangan Darul Iman, UBDI, Urustia Belia Sukan dan NGO Terengganu Sejahtera UBSNT, Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu DUAT, Urus Setia Wanita Terengganu USWA. Jadi ini adalah penganjur untuk program yang akan berlangsung selama 2 hari ini insya-Allah. Dan sebelum kita bermula insya-Allah YB Senator Ustazah Asma Harun kita akan perkenalkanlah dulu kan. Kita kata tak kenal maka tak cinta insya-Allah. Jadi YB Ustazah Asma binti Hussein merupakan pemegang ijazah syariah fiqh usul Universiti Malaya, betul ya YB? Fiqh usul, makna kata kita kata satu subjek yang sangat hebat lah. Alhamdulillah. Dan merupakan postgraduate diploma in administration of Islamic law and judiciary UIAM, LLM in administration of Islamic law UIAM juga, dan juga fatwa management skill Darul Ifta Mesir, masya-Allah. Dan YB juga berpengalaman sebagai Senate Member of Parliament Malaysia sejak 1 Julai 2018 dan merupakan juga Senior Lecturer of Academy of Contemporary of Islamic Studies UITM juga. Jadi masya-Allah hebat panel kita pada hari ini dan merupakan wanita yang sangat memberi kesan kepada kita, yang merupakan idola lah kepada kita pada hari ini insya-Allah. Maaf saya cakap panjang. Jadi sebenarnya tak sabar dah nak dengar pengisian daripada YB. InsyaAllah dengan segala hormatnya majlis mempersilakan YB untuk memberikan pengisian kepada kita hari ini. Dipersilakan YB. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Aqwalana. Amin ya Rabbal Alamin. Pertamanya Teku Fatimah, nak panggil apa ni? Panggil Fatimah ke panggil Teku ke panggil apa ni? Boleh panggil Fatimah je, Ibi. Fatimah okey. Boleh. Kita panggil santai Terima kasih Fatimah kepada pihak penganjur yang sudilah jemput saya jauh daripada Kelantan untuk program munajat khas lah rakyat Terengganu 3.0. Alhamdulillah selama 2 hari dan diberi ruang juga untuk muslimat lah iaitu wanita untuk bicara juga dalam munajat ni. Alhamdulillah. Saya tak boleh nak sebut satu-satu penganjur tapi saya rangkum semualah di bawah kerajaan negeri Terengganu maju berkat sejahtera. Alhamdulillah. Jadi Fatimah, insya-Allah ini saya akan buat secara santai. Sebab tadi saya nampak mungkin berat dah dengan Ustaz Aslin dan kemudian lepas ni kita akan ada lagi program-program lain. Jadi untuk kali ini saya ingat saya akan buat secara santai dan kita akan bagi beberapa cadangan lah yang mungkin boleh dipraktikkan terus oleh wanita. Tapi saya ubah sikit tajuk sikit Fatimah. Saya buat Terengganu sejahtera, wanita dan keluarga bahagia. Sebab saya nak kaitkan fungsi keluarga tu dalam kesejahteraan wanita. Hak tu paling penting lah kita naknya. Cuma Fatimah saya ada slide. Jadi siapa yang akan run saya punya slide ni? Sebab saya nak tunjuk gambar nanti. Okey, sekejap Ibi. Okey, dah ada dah. Okey, mana satu slide saya ni? Dia tengah ngejar lagi deh. Okey, sementara kita tunggu Eja, jadi lebih baiklah saya mulakan dulu untuk berkatlah pertemuan kita pada pagi ni Fatimah. Kita mulakan dulu dengan surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ayat ni sangat relevan lah dengan tajuk kita hari ni, iaitu sekiranya ahlal qura, ahli qaryah ataupun sesuatu penduduk negeri, dia beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka kepada mereka barakat, keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi mereka semua mendustakannya, maka mereka dapatlah dari apa yang mereka buat. Nak ceritanya di sini, keberkatan ni dia bukan, apabila kita nakkan keberkatan kepada seorang wanita, kemudiannya membuahkan keberkatan dalam keluarga, dia sebenarnya bukan kerja seorang-seorang. Dia adalah kerja beramai. Sebab tu ayat Quran ni menekankan kepada ahlal qura. Satu ahli qaryah tu, dia kena beriman dan kena bertakwa. Maksudnya iman dan bertakwa ni lah syarat utama untuk dapat berkat. Jadi kalau Terengganu ni bukan main. Kita ni dah buat polisi, kita dah buat dasar, dah buat pelan tindakan maju berkat sejahtera. Tapi kalau rakyat ni dan juga pemimpin daripada atas sampai ke bawah, maksud saya rakyat Terengganu daripada atas sampai ke bawah tidak menghayati dan tidak bersedia berubah untuk amanu wattaqaw, maka syarat utama ni bila kita tidak penuhi, maka susahlah kita nak dapat keberkatan sama ada dari langit dan bumi. Jadi benda ni kita kena jelas mula-mula. Jadi kalau kita nak bahagia sebagai wanita, nak keluarga yang bahagia, pokok pangkalnya adakah kita amanu ataupun kita ittaqau. Amanu maksudnya kita bersedia merubah cara hidup kita ke arah bertakwa kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sanggup tak kita ubah cara hidup kita? Daripada pagi, tengah hari sampai malam kita nak ubah. Tak kira lah daripada pimpinan sampai ke bawah, sanggup tak kita ubah cara hidup kita? Kalau sanggup ubah ikut cara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah Allah akan buka pintu langit kepada kita. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita kata kita ni beriman, kami semua Islam lah ustazah, kami semua beriman lah ustazah, tetapi kita sanggup berubah cara hidup, duk pegang lagi cara lama. Lagu ni lah kitanya, muka kita kau gan kedebe. Jadi pegang cara lama tu, jadi kita tak sanggup nak berubah,
maka payahlah kita nak dapat berkat. Tak kira lah kerajaan habis duit juta-juta apa untuk memastikan rakyat tu bahagia. Macam kita tengok program berkat ekonomi kan, sempena dengan PKP 3.0. Kerajaan ni habis beratus ribu untuk rakyat, nak memastikan rakyat ni tidak lapar dan sebagainya. Tetapi benda ni tidak akan berjaya kalau kita sendiri rakyat dan pimpinan tidak sanggup mengubah cara hidup orang beriman. Yang kedua, bertakwa. Takut ke Allah dulu, bukan takutkan kepada benda lain. Okey, mari dah benda ni Terengganu ni tajuk saya ini, Terengganu sejahtera, wanita dan keluarga bahagia. Okey, cuba tengok slide kedua tu. Dia tak lagi satu-satu slide ke Fatimah atau dia dua slide sekaligus? Dua slide. Okey. Okey, tu Terengganu berkat sejahtera. Nampak kau tu? Mungkin kalau dapat kecilkan gambar kita ni, besarkan besarkan di slide. Besarkan di slide tu lagi bagus. Okey, ni saya ambil sikit lah. Terengganu ni memang terkenal apabila berubah kerajaan, maka polisi kita yang jelas adalah maju berkat sejahtera. Yang mana bukan setakat kita nak Terengganu ni maju dari sudut fizikal. Kita faham Terengganu ni memang berbanding dengan negeri-negeri berjiran, memang Terengganu ni mencapai kemajuan yang amat hebat lah. Nak cari jambatan serupa dengan London Bridge, kena kita Terengganu lah, betul tak? Kita tengok ada macam-macam lah di Terengganu ni. Namun begitu, melalui polisi terbaru, Terengganu bukan sahaja ingin mencapai tahap kita kata keberkatan di dunia ataupun penghasilan di dunia, tetapi yang paling penting Terengganu nak Terengganu nak memastikan yang rakyat dia juga dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting sekali. Sebab itu melalui polisi yang baru ni, kita ni rakyat kena ambil peluang untuk menggebelingkan sebanyak mungkin program tarbiyah, peluang untuk berubah, ambil peluang untuk cadangkan banyak-banyak program supaya kita ni dapat sejahtera di dunia dan di akhirat, khususnya untuk wanita dan keluarga. Saya faham pelbagai usaha juga telah dilakukan oleh Esko Wanita, termasuk Adon Wanita, untuk melahirkan dasar wanita Terengganu yang bukan saja kita nak wanita Terengganu ni comel, baik, kaya, sihat, tetapi juga dari segi jiwa, mental, keagamaan adalah yang terbaik di Malaysia. Itulah paling penting sekali. Okey, seterusnya bila bercakap pasal musim PKP ni, saya nak share sikit lah. Saya ada buat pembentangan baru ni dekat perjumpaan NGO Islam. Maka daripada situlah kita kumpulkan ada beberapa lah keadaan sekarang ketika musim PKP, wanita ni menghadapi isu ataupun masalah. Ni saya cerita ringkas je. Yang mana saya harap penonton nampak kalau misalnya nampak slide tu bagi tahu kalau kurang jelas pun bagi tahu. Kalau kita dapat ngejah satu slide pun bagus juga, sebab saya buat pun dalam bentuk yang banyak infografik lah. Tak nak banyak ni, cuma yang ni je saya ambil daripada NGO itu. Jadi wanita sekarang ni kita tengok sekurang-kurangnya lah pasca COVID ni, kita panggil pasca COVID di mana kalau daripada 3 Mac hari tu, iaitu PKP yang pertama, sekarang dah PKP 3.0, dah percayalah pandemik ni memang dia akan duduk bersama dengan kita. Namun begitu dia bukan saja menjejaskan dari sudut kesihatan, tapi sebenarnya dia memberi kesan yang besar lah kepada wanita-wanita kita. Jadi kita lepas ni kena peka lah kepada jiran wanita kita, sahabat wanita kita, ahli keluarga wanita kita. Iaitu kita tengok kesan-kesan utama lah yang kita nampak sekarang, kekeluargaan, teknologi, kerjaya, kewangan, pendidikan dan kesihatan. Dan kita nampak kalau dulu kalau nak bekerja dia pergi keluar, kan, nak belajar pergi sekolah, lepas tu nak berniaga pergi ke pasar, ataupun tempat trade market. Tetapi sekarang kita nampak rumah telah berubah fungsi, di mana rumah kita telah menjadi multi-purpose station. Semua benda bermula daripada rumah. Nak berniaga pun online sekarang. Jadi station dia kat mana? Rumah. Nak sekolah pun rumah juga jadi station. Nak berkeluarga pun rumah juga jadi station. Kerja pun BDR, bekerja daripada rumah. Maknanya rumah kita telah mula berubah fungsi.
Hak tu lah yang paling ketara sekali perubahan, yang mana kalau kita sebagai ahli wanita keluarga tidak bersedia, dia akan memberi kesan yang besar kepada pengurusan rumah kita tu sendiri. Sedangkan rumah ni sebenarnya dia ibarat syurga bagi wanita. Wanita kalau stres dia nak balik ke rumah. Dia nak tengok anak, dia nak suka-suka, dia nak relax-relax, dia nak nyipir rumah, nak tengok rumah dia comel, biarlah kecil pun. Tetapi sekarang rumah ni dia tak boleh lari dah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, menego di rumah. Jadi semua benda. Jadi menyebabkan kalau wanita ni dia confused, jadi dia akan rasa tekanan yang hebat lah. Jadi kita bagi tahu dululah ni. Macam mana nak tengok kat YouTube? Mungkin Fatimah boleh jawab ni, Syahidah. Dia kata nak tengok kat YouTube, dia tak tengok kat FB. Mungkin Syahidah boleh tulis dah. Nanti tulis dekat komen bagi admin. Dia nak tengok kat YouTube kan. Okey. Okey. Seterusnya, slide seterusnya. Okey. Untuk slide seterusnya tu saya dah senaraikan. Pertama, kekeluargaan. Benda yang paling besar sekarang lah yang terjadi pada kekeluargaan ni apa dia? Kita nampak amalan agama ni banyak bergantung kepada setahap mana agama keluarga. Ni lah saya rasa benda yang paling kita kata apa dia? Paling memberi kesan lah kepada masyarakat. Contohnya lah, kalau sebelum ni budak-budak nak belajar fardu ain, dia mungkin pergi sekolah kafar. Dia pergi sekolah. Dia pergi masjid ikut mak ayah dia. Ataupun ayah ataupun mak dia pergi masjid, dia pergi ceramah, dia pergi kelas-kelas. Tapi sekarang kita nampak oleh kerana semua tertumpu banyak dalam rumah, maka akhirnya sepanjang setahun daripada Mac sampai sekarang, amalan agama, tarbiyah agama banyak bergantung kepada penguasaan agama ibu dan ayah. Kalau ibu dengan ayah bagus, baguslah. Kalau ibu dengan ayah pehel lah. Kalau ibu dengan ayah tak cara, tak semaya, tak tahu mana hukum hakir, tak tahu gapo, maka anak-anak tu terbekalai lah daripada Mac sampai sekarang. Ni nak ceritanya. Jadi inilah saya nak ceritanya. Cabaran terbesar keluarga hari ini ialah bagaimana nak memastikan amalan agama, kefahaman agama dan tarbiyah keagamaan dalam keluarga tu kekal momentum dia dan semakin bertambah. Dan benda tu jatuh atas apa? Jatuh atas ibu dan ayah. Dan dalam isu kekeluargaan kita tahulah berlaku pertembungan sekarang. Mak ayah bekerja, anak belajar dan semua berlaku dalam satu rumah yang mana kalau tidak ada pengurusan yang bagus, dia akan menjadi lebih parah. Bukan kau baik, sepatutnya semua orang di rumah kau gembira betul tak? Kita stres sebelum ni sebab semua orang kena keluar malam ya suku burung keliling rumah. Tapi lah ni bila semua orang di rumah tak tubik-tubik jadi stres pula. Jadi masalah pula. Jadi kita ni tak pernah puas. Sebenarnya kita tidak adjust, fleksibel ke diri kita lah. Lepas tu kita tahulah apabila keluarga bermasalah. Kita ada banyak juga keluarga yang masih bermasalah. Banyak kes berkaitan keganasan rumah tangga, dera, sumbang mahram dan sebagainya. Memuncak juga ketika ini. Perceraian berlipat ganda meningkat. Disebabkan oleh apa dia? Disebabkan faktor terbesar lah ni Fatimah. Kalau kita pergi tengok dekat pendaftaran perceraian JAKIM, majoriti sebab duit lah ni. Maknanya rupanya selama ni kita rasa rakyat kita ni dia boleh bertahan, tahan lasak. Tetapi rupanya bila diuji dengan ekonomi bukan semudah itu. Jadi punca perceraian terbesar sekarang ketika pandemik bila kita cek majoriti sebab duit. Ekonomi lah. Ni bahayalah bagi keluarga sebenarnya. Dari segi kerjaya pula kita dapati kerjaya pula kena berubah-ubah lah daripada rumah. Yang mana bila di rumah ni wanita pening nak urus rumah lagi, nak urus kerja lagi, jadi pening. Lepas tu setengah tu kena bertiga kerja, jadi nak kena cari duit lain pula ke online, kena buat jual nasi buku, kau apa tak pandai pula jual. Jadi mana-mana masalah kita berkaitan dengan kerjaya. Dan kita tengok nak urus kerja kita daripada rumah tu pun bukan sesuatu yang mudah. Okey, dari sudut kesihatan kita tahulah kesihatan mental merupakan ancaman. Kalau sebelum berlaku pandemik, kita ni kesihatan mental nombor 2 di Malaysia. Saya tak cek di Terengganu secara spesifik ada tapi saya tak ada cek tadi. Tapi apabila berlaku pandemik nampaknya kesihatan mental ni
menjadi ancaman utama lah kepada rakyat kita, wanita, ketua keluarga dan sebagainya. Kemurungan berlaku sangat besar terutamanya di kota-kota besar. Kalau saya tengok, saya tulis itu tu. Nasib baik Terengganu ni tidak termasuklah dalam top 5 tu. Tapi yang paling tinggi kemurungan berlaku di wilayah persekutuan. Tapi jangan kita rasa lega bila tengok suami kita ke, kita telefon ke saudara mara kita ke, kita rasa dia kecek pelik, kita rasa biasa-biasa. Jangan. Kalau perlu kita rujuk segera kepada pihak berkuasa, tolong rujuk segera sebab benda ini sedang berlaku. Sebab masing-masing dia tidak ada tempat nak meluah duduk dalam keluarga masing-masing. Tu. Okey, seterusnya selepas faktor kesihatan, kita nampak pendidikan juga isu yang besar. Kita bimbang sekarang, wanita ni dia tugas utamanya adalah mendidik sebenarnya. Itu kepakaran wanita. Mendidik. Jadi kita nampak bimbang sekarang wujudnya kita panggil lost generation. Lost generation ni ialah budak-budak ni tak tahu gapo. Sejak daripada 3 Mah sampai sekarang sebab dia pergi sekolah, dia balik tak tahu. Boleh masuk sekolah, tak boleh masuk sekolah, ngaji secara maya, ngaji lebih kurang lah berlaku. Jadi kita bimbang kewujudan lost generation ni akan memberi kesan yang besar kepada generasi kita. Terutamanya Terengganu, bukan main lah kita duk buat perancangan untuk maju berkat sejahtera. Tiba-tiba pemimpin hak bakal akan ambil iaitu generasi akan datang tu generasi yang tak tahu mana. Sebab dia jadi bengong dengan suasana semasa. Inilah peranan ibu dan ayah nak beki keadaan ini dan tampung setakat yang boleh. Dari segi kewangan ni saya kata dah lah isu terbesar yang kita hadapi sekarang. Beban hutang, nak beli barangan keperluan. Cuma Fatimah, alhamdulillah lah kita nak minta supaya rakyat ni lebih peka di antara satu sama lain. Kalau ada terdengar orang bermasalah, lapar atau tak boleh makan, cepat-cepat rujuk kepada IMIX kita. InsyaAllah. Saya bila saya bercakap lah dengan rakyat di bawah, dia kata alhamdulillah Ustazah, setakat ni memang pendapatan tak ada, jadi kita orang duduk dalam rumah tak pergi mana-mana. Tapi setakat ni alhamdulillah dari segi makan ada semua lah yang mari atas berah ko, mari atas gandum ko. Maknanya dari segi makan tu tak putus. Cuma dari segi golai, hotel ke gapo tu, hak tu memang kena ngejah-ngejah balik. Jadi maknanya kalau ada yang kelaparan sampai 3-4 hari tak makan dari rumah tu, kadang-kadang sesuatu yang pelik. Saya nak minta kalau misalnya ada perasan lah duk nangis kau tepi kau kana, tolong cepat-cepat kontak IMIX supaya boleh bertindak segera. Dan juga bukan kita ni nak suruh bagi mewah. Setakat memenuhi keperluan tak pedah supaya rakyat tidak lapar. Tapi kalau nak suruh bayar hutang belaka tu tak pernah sabar lah. Betul tak? Okey, sebenarnya teknologi. Teknologi ni juga dia memberi kesan yang besar, dia mengubah budaya hidup. Kalau tengok kepada statistik terkini Fatimah, kalau sebelum pandemik, kebanyakan remaja kita melayari internet 7 jam sehari ke atas. Tapi dalam waktu pandemik ni kajian terbaru menunjukkan rakyat Malaysia ni melayari internet daripada muda sampai kepada warga emas 9 jam ke atas. Maknanya ramai duk main internet lah ni. Mata ni boleh lari nak tengok Facebook lah, YouTube lah. Kalau tengok benda-benda munajat macam ni alhamdulillah. Tetapi kita dapati Malaysia juga antara negara tertinggi yang melayari website-website yang tidak bagus, porno dan lucah. Masya Allah, bila teknologi bagus pula jadi lagu tu pula. Jadi ini peranan ibu bapa lah macam mana nak memastikan budaya dan cara hidup tu, komunikasi dan sebagainya, cara bekerja, cara mendapatkan maklumat dan ilmu. Macam zaman sekarang, wanita pun tidak lari daripada fitnah. Orang cerita pasal gini, orang cerita pasal gini. Kalau orang Kelantan kata kat kita rehi tarik kebo. Tahu tarik kebo? Tarik kebo ni bila orang kecek kita tak tahu pun tapi kita tarik. Lama-lama dia jadi betul. Padahal benda tu tak betul. Sebab kita duk ule-ule. Itu adalah permainan dalam dunia maya. Okey. Jadi benda tu kalau kita duk tarik, lama-lama fitnah tu kita nampak macam betul dan dia menjadi darah daging. Benda ni bahaya. Apabila fitnah mula menguasai dalam masyarakat, kita rusinglah masyarakat tu akan menuju kepada kehancuran.
Jadi teknologi ni dia mengubah jugalah cara hidup, cara berfikir. Tapi kalau orang pandai guna teknologi, alhamdulillah. Pandemik ni lah adalah di mana musimnya keluarga duduk belakang dalam rumah memang semua pun rasa susah, tetapi kita boleh muhasabah dan ubah balik cara hidup dan cara berfikir keluarga kita. Bagi siapa yang ambil peluang. Tapi bagi siapa yang tak ambil peluang, dia biar je kita bimbing. Anak kita nampak bagus di luar, tapi di dalam penuh dah dengan pemikiran kotor. Suami kita nampak bagus, tapi dalam otak banyak dah pemikiran-pemikiran jahat. Kita sebagai wanita nampak bagus, pakai tudung molek, bergaluh, kita katakan dalam bahasa Terengganu lah. Saya rasa sama je bahasa Terengganu, bahasa Kelantan ni. Sama. Bergaluh, lemah lembut, comel loteh. Kalau orang Terengganu ni comel. Putih comel kan. Tapi dalam hati penuh dengan noda-noda hitam. Sebab apa? Sebab dibiarkan teknologi itu mewujudkan aura-aura hitam dan menghitamkan hati itu. Jadi kita bimbang. Kita nak pergi kepada maju berkat sejahtera. Tapi generasi yang dihasilkan ketika pandemik ni adalah generasi yang hati dia hitam-hitam. Otak dia tak berapa betul. Ni akan menjejaskan plan kita lah. Okey, seterusnya habis itu. Jadi macam mana kita nak buat ni Fatimah? Kan? Cuba ataskan sikit, mulakan daripada rumah tu. Start daripada sini, saya buat ayat reka-reka dah. Jadi lah ni, kita bila saya cerita tak ada cabaran-cabaran pening. Apa nak buat gana ustazah? Banyak berdoa ni kita ni nak kena buat ni. Kesihatan lagi. Jadi saya kata ginilah. Kepada wanita semua, sekarang kita mulakan perubahan daripada rumah kita. Sebab nak tak nak memang kita duduk dalam rumah dan wanita ni dia rapat dengan rumah kerana wanita ni adalah ibu rumah tangga. Sama ada dia ni ibu tunggal ke ataupun dia only breadwinner dalam keluarga. Satu-satunya yang mengusahakan nafkah dalam keluarga ke, ataupun dia ada suami, ataupun dia tak kahwin pun tetapi dia mesti duduk dalam rumah tu bersama dengan keluarga, sama ada keluarga kecil atau keluarga besar. Jadi peranan wanita ni sangat besar sebab wanita ni adalah ibu kepada rumah tangga. Sama ada dia kahwin ke tak kahwin. Jadi marilah kita menyeru, ni kempen saya lah. Wujudkan rumahku syurgaku. Kita tak tahu nak buat gana ni dengan cabaran-cabaran yang ada ni. Jadi kita buat gini dulu kepada para wanita semua. Iaitu macam mana kita nak buat. Pertama, kita menentukan matlamat rumah tangga yang jelas. Yang kedua, kita baiki pengisian rutin rumah tangga kita ke arah beriman tadi dan bertakwa. Yang ketiga, saya nak seru supaya kita lindung rumah tangga kita dengan doa dan wirid. Lepas ni kena photostat, doa-doa, wirid-wirid, tepek. Di peti sejuk, tepek di mana tempat hak kita ada, biar kita dengan ahli keluarga ni baca doa dan wirid perlindungan. Semua ahli keluarga. Kalau tak pernah buat, lepas ni cepat-cepat kita buat dan berubah. Yang keempat, penilaian dan muhasabah sesama ahli keluarga. Lagi susah, lagi banyak muhasabah. Kalau tak susah pun kena muhasabah juga. Jadi benda ni kita kena buat. Sebab kalau tidak, kita bimbang. Ancaman-ancaman dan cabaran yang saya sebut tadi, walaupun kita tak nak, dia akan masuk ke dalam rumah kita. Okey. Slide seterusnya. Okey, pertama matlamat rumah tangga. Apabila kita membentuk rumah tangga, kena ingat dalam ni saya tahu ada muslimin dan juga muslimat pun ada, anak-anak pun ada juga. Ada datuk, ada nenek. Kena letak ayat ni betul-betul pahak dalam keluarga masing-masing. Bila kita berkahwin bukan saja suka-suka. Dulu mak ayah kita suruh kahwin, kita kahwin. Siapa masa kita menikah, Tidak. Kita kena ingat kita berkahwin dan kita bentuk keluarga dari dunia dan sampai akhirat kita nak duduk sekali. Benda tu kita kena jelas. Dan pegang ayat ni jadikan sebagai moto, terutamanya ayah. Kalau tak ada ayah, datuk. Kalau tak ada datuk, pos saudara, wali tu kena bertanggungjawab pegang ayat ni. Kenapa dah ganah dah supaya dalam parlimen dah ni. Okey, surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kena pastikan ahli keluarga kita ini, terutamanya para wali semua,
Kalau dia ni pok saudara kena telefon anak saudara ni, adik-beradik puan ni. Guna telefon, video call pun tak apa. Nak memastikan sebagai kita lelaki dalam keluarga ni, walaupun tak boleh tubik rumah tapi boleh video call, boleh Google Meet dengan ahli keluarga kita untuk memastikan budaya hidup mereka ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Ni kalau kita tak buat ini, maka takut Allah tanya, mu ni sebagai ahli keluarga kenapa tak kembali kepada matlamat ini? Ini matlamat kita. Memastikan yang kita ni tidak masuk api neraka, bukan kita saja. Anak saudara kita, adik-beradik kita, tok kita, semua tak masuk ke dalam api neraka. Macam mana caranya? Kena cari cara lah. Pada musim pandemik lagi susah, lagi kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya untuk memastikan matlamat rumah tangga ni tercapai, ini saya ambil daripada Dasar Keluarga Mawaddah Kelantan. Sebab kalau saya cari orang lain pun serupa juga Pak Timur, sebab letih lah kita buat benda ni, jadi kita kongsi. Pertamanya dalam keluarga ni kena ada 3 ciri. Sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi lepas ni tolong cek dalam keluarga masing-masing. Ada tak unsur sakinah? Sakinah ni maknanya ketenangan. Duduk rumah ni walaupun susah, walaupun kaya, walaupun tak cukup, mungkin ayah sakit, mungkin ibu ni tak berapa sempurna, anak-anak ni mungkinlah ada masalah sikit-sikit, tetapi kita rasa masih lagi ada ketenangan. Dan ketenangan ini dibentuk dari 2 perkara, mawaddah dan rahmah. Mawaddah ni mesti pupuk rasa cinta berahi. Kalau suami isteri ni kena rasa suka tengok, gelegok lagi suka, kush-kush hotahai lagi. Jadi kalau musim pandemik ni kena buat lagu mana nak suruh tubik, kush-kush hotahai. Dan rahmat ni adalah perasaan saling menyokong, saling kasih mengasihi antara ahli keluarga, daripada anak besar sampai kecil kepada mak, ayah dan suami isteri. Kalau tak ada benda ni, cari jalan. Macam mana nak buat? Betul kau ni dulu. Sebab ini yang disebutkan dalam Quran. Jadi kita tiru Quran. Yang kedua, natijah akhir pembangunan keluarga adalah mencapai kesejahteraan dunia dengan akhirat. Jadi wanita semua, kalau nak bahagia, jadi kita bahagiakan keluarga. Wujudkan keluarga macam ni. InsyaAllah benda tersebut akan memastikan setiap wanita dalam keluarga ini akan rasa terbela dan terpelihara. Okey, yang ketiga, seterusnya pergi. Kita pergi laju dah. Institusi keluarga ni adalah merupakan institusi pendidikan yang pertama. Maknanya apa dia? Sekarang kau jelas benda ni. Kalau sebelum ni ada mak ayah yang sakon pendidikan kepada cikgu tuition, cikgu sekolah, cikgu Quran, cikgu kafah. Sekarang tak boleh nak sakon mana dah. Sebab anak memang betul depan mata. Kalau dari segi PDPR, cikgu ni boleh tolong sikit-sikit lah kalau lain molek. Tetapi dari segi akhlak, kebetulan peribadi, mak pak bertanggungjawab sepenuhnya sekarang. Cikgu nak tengok, Rano kok telefon. Anak dia buat gapo di rumah. Kalau dia pergi sekolah, cikgu boleh tengok kecek gapo. Dia akak tangan kedok ke saing-saing. Mata lagu mana, pakai lagu mana, cikgu boleh tengok. Tapi lah ni anak-anak duduk depan mak pak. Jadi benarlah sekarang institusi keluarga memang memainkan peranan yang penting lah. Institusi pendidikan pertama sama ada kepada anak-anak, isteri ataupun suami itu sendiri. Yang keempat, ahli setiap keluarga ni kena kembali semula kepada peranan dan fungsi. Kalau wanita dia kena tengok balik fungsi sebagai wanita dari keluarga. Mak tu fungsi apa dia? Bukan setakat bagi makan minum. Saya letih weh PKP ni. Duduk dapur sama. Sekejap lapar. Jadi lah ni, mak ni kena beringat sikit. Kita ni kerja pergi makan ke anak sampai gemuk ke ataupun kerja mendidik anak. Jadi kena buat jadual lah. Kalau mak ni, kalau nak masuk dapur ni, makan bertaing macam Nabi. Pagi, tengah hari, petang. Contohnya. Petang tu makan berapa kalori. Tengah hari ni berapa kalori. Pagi tu berapa kalori. Mak kena belajar. Sebab mak ni bukan kerja buat makan. Mak ni kerja bagi nutrisi. Dan bukan kerja mak sepenuhnya. Tetapi tu adalah kerja mak bersama ahli keluarga. Jadi kerja mak betul ni apa dia? Mendidik jiwa anak-anak dan peribadi anak-anak supaya kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kena fikir.
Kita ni banyak duduk dapur ke, banyak duduk kecek dengan anak ke, banyak duduk kecek dengan tok lelaki. Tu kita kena fikir lah ni. Takut kita bertukar. Duduk dapur banyak, duduk lipat kain banyak. Okay. Suami pula, dia ni pencari nafkah dan pemimpin. Jadi kena tengok suami kita ni berupaya dah kau sejak daripada March dulu jadi tu email, memberi nasihat kepada anak, kata putus dalam keluarga. Anak-anak kita ni berkhidmat tak kepada keluarga masing-masing. Komo buat kerja pagi malam, anak-anak ni duk PDPR sepanjang masa. Saya tak boleh, anak-anak tak boleh PDPR sepanjang masa. Anak nak PDPR kau, tak boleh PDPR kau, dia kena tetap buat kerja dia dalam rumah macam biasa. Kena basuh, kena lipat kain. Sumpah sebab kita pekerja, anak pun belajar, betul tak? Suami pekerja, jadi semua orang kena berkhidmat kepada keluarga masing-masing dan kena komit dengan pengisian keluarga. Sembahyang jemaah contohnya. Itu pengisian keluarga. Jadi setiap ahli keluarga ada PDPR. Kau tak ada PDPR, kau sembahyang jemaah tu wajib. Jadi benda lagu tu kita kena tengok balik. Yang kelima, konsep kepimpinan keluarga ni adalah tanggungjawab wali. Tu kita kena jelas wali. Wali ni bukan juru nikah saja, tetapi dia melindungi, memimpin, mengendali pembentukan visi dan misi keluarga. Yang keenam, pendidikan keluarga ni harus sistematik. Nanti saya tunjuk lagu mana sistematik ni. Kita tahu berlakon dah, tapi lagu mana ustazah? Saya tunjuk contoh lah ketika pandemik apa yang beberapa keluarga buat supaya kita boleh tiru. Macam saya nak cerita, ada kawan saya ni, dia memang buat banner di rumah dia. Tahu banner, banting. Lepas ni siapa nak tiru boleh tak? Dia buat banting di rumah dia, Matlamat Keluarga Baitun Nur. Dia buat banting. Objektif keluarga Baitun Nur. Peranan ahli keluarga Baitun Nur. Dia pun tepek, banyak banting di rumah dia. Saya pergi, nama dia Kak Dah. Kak Dah, ada banting keluarga ni rumah. Dia kata, kalau duduk, tak tahu berlaku, dia kata. Saya nak cerita, Kak Dah ni dia suri rumah. Dia memang pernah bekerja tapi dia memilih untuk jadi suri rumah. Tapi a very efficient suri rumah. Jadi dia buat banting ke anak dia. Jadi rumah dia tu ada program. Ada perancangan sistematik. Dia buat rumah dia ni program lah. Ada tentatif, ada goni, ada goni. Jadi maknanya pendidikan keluarga ni bukan main-main. Dia bukan take for granted, asal kesapai-sapai macam tu, bukan. Sapai-sapai ni maknanya take for granted lah. Saya rasa bahasa Terengganu pun pernah sama juga. Tetapi dia adalah yang mesti disusun secara sistematik. Jadi mak ayah pun tak pening juga. Okey, sekarang kita tengok pengisian rutin rumah tangga. Okey, cuba kita tengok. Isu utama dalam rumah tangga PKP saya sebut dah tadi. Cuma saya ulas sikit lah. Kita ada isu PDPR versus bekerja daripada rumah. Lepas tu kita ada isu hak dan tanggungjawab. Ibu versus bapa versus anak. Kalau mana-mana dia tidak complement each other, dia akan jadi bermasalah dalam rumah. Mak ataupun jadi letih, ayah jadi stres, anak jadi tidak gembira. Sebab masing-masing tidak complement dan tidak faham. Sentiasa dalam rumah pun menyebabkan stres dan boring. Tak ada aktiviti. Nak buat apa ibu? Tak tahu nak pergi mana, dia kata. Nak buat apa ibu? Boring lah daripada pagi sampai malam macam ni je, dia kata. Nampak tak? Rumah tidak ada aktiviti. Teknologi, 9 jam layari internet, agama, ibu bapa sumber tarbiyah agama, komunikasi. Ni problem juga komunikasi. Sama ada komunikasi fizikal ataupun bukan fizikal. Suami tak tahu nak kecek lagu mana dengan isteri. Isteri tak tahu nak kecek lagu mana dengan suami. Lepas tu tak kerti pula nak kecek dengan anak. Lepas tu tak ada nak berhubung pula dengan mak ayah jauh. Nak kelik kampung kau, nak pergi retah daerah daripada Setiu pergi ke Tukang Terengganu ni tak berapa nak boleh. Mak kita ni lama dah kita tak tengok. Ini suasana yang berlaku pada hari ini. Jadi macam mana kita nak buat? Saya pun berfikir benda yang sama, Fatimah. Apabila berlaku 3 Mac hari tu, lepas tu bila masuk beberapa bulan, saya pun berfikirlah dengan adik-beradik saya. Saya kata lagu mana nak buat ni, anak-anak kita ni dari sehari ke sehari ni tak berapa efisien. Sekolah boleh pergi, kita tak boleh pergi, kita tak boleh pergi. Lepas tu kita rusing sekali PDPR ni, walaupun katalah cikgu ni dia boleh mengajar daripada pagi sampai petang, dia ada jadual khas macam sekolah biasa, tetapi dia tetap ada kekangan. Betul tak, Fatimah? Dia ada masalah juga.
Sebab terhad cikgu tak boleh nak tengok depan mata anak, dia lebih kepada bagi. Sebab dia tak boleh nak tengok betul-betul. Kalau dia ngepek pun belum tentu budak tu tengok contohnya. Dia nak tegur pun setakat dia boleh tengok kot telefon budak-budak tu Google Meet gitu. Jadi saya bincanglah dengan adik saya. Ni adik saya ni Ustazah Sumayah Hussein. Saya bincanglah dengan keluarga. Saya kata lagu mana nak buat ni saya kata. Sebab masalah benar ni saya kata saya takut anak-anak kita ni bermasalah. Maka ketika itu kami pun buatlah kata sepakat. Maka kita kata ginilah. Setiap petang memandangkan kita ni PDPR, kita buat selagi lockdown, saya kata PKP, kita buat setiap pukul 4:45 petang, kita buat usrah menanya. Semua adik-beradik wajib berkumpul, termasuklah cucu-cucu. Jadi alhamdulillah lah. Saya nak sulung, sebab tu saya boleh guna kuasa veto saya nak sulung. Walaupun saya perempuan, tapi dalam keluarga memang saya diberi kuasa lah walaupun perempuan. Tu nak cerita beza sikit lah ayah saya dengan orang lain. Di mana ayah saya dia tak kisah lelaki kanak pun asalkan dia tengok pada tanggungjawab dan kepimpinan. Jadi saya nak sulung. Jadi saya guna kuasa veto, saya kata okey, ni 45 semua orang mesti kita berusrah secara maya. Semua adik-beradik saya 7 orang, campur dengan adik-beradik akak 8 orang, jadi campur mak ayah 9 keluarga semuanya, cucu 30 lebih. Jadi semua berkumpul, tak kira orang cucu duduk universiti ke, duduk dalai ke, duduk hijau ke, duduk atas kereta ke, pukul 4:45 semua buka video. Ada hak jenis berusrah daripada atas kereta, ada. Pukul 4:45 siapa sebelum maghrib berhenti. Sebab kalau tak buat lagu ni, kita bimbang anak kita ni masalah. Kita nak arah siapa nak jaga anak-anak kita. Kita sendiri kena usaha. Ni saya tunjuk contoh lah. Jadi kita bila saya bincang dengan adik saya ni dia guru cemerlang lah. Guru pendidikan Islam cemerlang. Dia pangkat dia. Bukan guru cemerlang tu anugerah dia panggil pangkat. Siapa duduk kat KPM dia tahu. Jadi saya tanya dia sebenarnya PDPR ni kapo kalau sebab pening lah. Sebab saya ni bukan guru. Saya bukan cikgu. Bukan masalah ni Pak Timur. Saya kata lagu mana saya nak menyokong anak saya di rumah sedangkan saya pun sibuk. Keluar pergi mari YB ni orang kata PDPR, orang kata BDR pun kita tubik sepatutnya sebab gak ajak perlu kita betul tak? Tetapi of course lah minimum risiko lah kalau kita tubik pun. Jadi lagu mana ni? Dia kata sebenarnya PDPR ni of course ada kekurangan lah. Tapi dia kata tolong tampung dengan 3 perkara dia sebut. Pertama, ibu bapa di rumah tolong tampung dengan tarbiyah. Sebab PDPR sangat sukar dibuat melalui tarbiyah sangat sukar dibuat melalui PDPR dia kata. Yang kedua, kemahiran kepimpinan susah nak buat sebab tak boleh pergi sekolah, tak boleh buat program. Dia kata tolong buat kemahiran kepimpinan di rumah. Yang ketiga, kemahiran insaniah. Ni daripada sokmo-sokmo pun mokpok ni kena buat di rumah supaya anak-anak ni dia rengeh tangan dan anak lelaki menjadi anak lelaki, anak perempuan menjadi anak perempuan. Sekarang kita buat serupa dah dia PDPR daripada universiti sampai tadika semua duduk dekat laptop atau ikut je lah. Kita siap dia duduk belajar. Saya tak ada. Saya daripada dulu kalau anak periksa pun kerja rumah dia tetap kena buat macam biasa walaupun hari tu hari peperiksaan. Itu memang kita train daripada awal lagi. Sebab dalam kehidupan anak akan menghadapi banyak peperiksaan. Kalau kerana satu peperiksaan dia berhenti hijau hak dan tanggungjawab dia, maka macam mana dia nak jadi manusia yang bagus, fleksibel, manusia yang tahan lasak dan pejuang Islam yang bagus? Macam mana? Jadi sebab tu daripada kecil memang saya ajar, kalau budak ni pesar, hari ni pesar, dia tetap kena bas pinggir. Dia ajarlah lagu mana pun. Ibu saya nak pergi pesar ni. Tahu. Sesar dulu bas pinggir. Cuba kita ingat kalau sikit tugas dia. Ni orang kita dekat pesar sebulan, 2 bulan SPM tak ustaz ke apa. Saya cukup tidak bersetuju. Walaupun dia ni nak SPM, tetap kena jaga adik supaya skala. Dia tak boleh lari tanggungjawab dia sebab peperiksaan ni dia akan menghadapi banyak lagi peperiksaan. Sebab tu kalau anak tidak tahan lasak, bila suasana pandemik kita kenapa lah fragile, rapuhnya anak tersebut. Nampak tak? Jadi 3 benda ni saya minta tolong, saya akan cerakinkan contoh-contoh depan. Kalau boleh mak ayah, ibu-ibu di sini catat molek-molek balik buat dalam keluarga masing-masing. Tak boleh buat dalam keluarga seorang-seorang malu, kita pakat adik-beradik kita. Sebab kita boleh Google Meet kalau ni. Kalau kita malu lah adik-beradik kita mungkin tak berapa nak spare dengan kita. Pakatlah saing-saing kita. Kita ada rakan sepati, rakan sejemaah, rakan se-NGO, best friend.
Pakat 3, 4, 5 orang buat sama-sama. Ini kita panggil pendidikan berjamaah. Kenapa kita tak boleh buat? Kita kena buat. Tapi kalau boleh, mulakan daripada keluarga sendiri. Lagi bagus. Okey, ini saya belajar daripada adik saya lah. Jadi kita orang memang buat setiap kali masuk PKP ada jadual tugasan harian di mana setiap orang ni dia kena buat tugasan-tugasan dia dan bukan saya tulis. Ni anak-anak bicara diketuai oleh anak sulung. Anak sulung jawab 4 ke, dia 5 ke dia. Kita pantau lah. Tapi dia susun. Saya kata tampal atas peti. Bersama dengan jadual PDPR tampal kat peti. Kalau cuti sekolah apa aktiviti? Tampal. Ibu nak tengok siapa basuh kain, siapa basuh pinggir, siapa nak meja. Jadi bila kita buat gini sebenarnya mopok ni banyaklah benda yang kita go. Cuma kita pantau dan kita macam saya ya, dari saya pernah tanya macam YB Datuk Mumtaz, saya pernah tanya dia, anak-anak ni start ide nasi umur berapa? Saya tanya dia. Rumah dia tak ada pinggir plastik, semua korel Semua dia kata sebab kalau anak-anak dia ajar pinggir plastik, anak-anak tu tidak akan cermat. Tu cara dia, cara pimpinan kita mendidik kita lagu tu. Jadi anak-anak daripada kecil terbiasa dengan pinggir kaca. Kalau jatuh dia akan belajar. Bahawa saya kalau jatuh pecah. Jadi dia beringat dia takkan pecah lah. Anak saya pernah kata tak pecah bang. Saya kata dah kalau pecah pinggir ni tanda-tanda kena pergi beli baru. Tapi setakat ni tak beli lagi lah alhamdulillah. Sebab saya ni jenis kalau pinggir banyak tu lah. Tak tambah-tambah dah. Apa kata tak cekak nak cari tempat nak bubuh. Kita dah malah nyipir. Patut ada banyak benda nak nyipir. Jadi kita kurangkan nyipir. Jadinya bila kita dah bagi-bagi tu alhamdulillah lah. Banyaklah kerja ibu tu dapat diringankan. Okay, buat macam selalu kena buat juga. Seterusnya di dalam keluarga boleh naik slide sikit admin. Contoh program sambutan ni saya buat sendiri. Cuma saya tak ada nak bergambar ni. Program setiap dalam keluarga ni macam kita susun dah. Katalah PKP 3.0, 2.0 ni contohnya. Berapa aktiviti kita nak buat? Kita ada sambutan macam itu, saya ada sambutan Hari Raya Syawal, Abi Gaya Nen. Lepas tu kita ada sambutan birthday. Kita ada sambutan macam-macam lah kita buat di rumah. Jadi kita susun siap-siap dah. Siapa jadi pengerusi, siapa buat persembahan, siapa yang buat makanan utama, siapa buat makanan sampingan, siapa buat kebersihan, tentatif ke apa dia. Kita buat siap-siap. Ini untuk mendidik apa dia? Kepimpinan dalam keluarga daripada besar sampai kecil. Saya kecil ni pun kena buat kerja juga. Buat cara kecil. Tapi benda ni kita kena buat. Lepas ni boleh ambil, tiru, buat. Dan saya pun tiru orang lain sebenarnya. Gitu Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita pergi, saya cerakinkan satu-satu. Naikkan slide admin. Pertama, tarbiyah. Macam mana tarbiyah yang kita boleh buat dalam keluarga? Ni saya kumpul lah daripada beberapa keluarga supaya masing-masing boleh pakat buat segera. Macam tu. Kita kecek banyak-banyak praktikal. Apa ni pun tak jadi juga. Okey. Ni tarbiyah. Kita kata apa sebenarnya tarbiyah? Tarbiyah ni, okey boleh naik slide adalah proses, tarbiyah boleh akak dah. Okey, slide ni. Adalah proses bagaimana kita nak mendidik anak kita supaya jiwa tu lebih bersih, jiwa tu ikhlas kepada Allah, jiwa tu rasa cinta kepada Islam. Itu tarbiyah. Cikgu boleh buat tetapi sebenarnya betul-betul kena buat ni adalah ibu dan ayah. Jadi antara perkara lah yang ni saya buat sendiri, adik-beradik buat sendiri dan kami akan cek adik-beradik semua siapa yang buat ni. Kalau tak buat, adik-beradik nombor berapa tak buat. Jadi memang kita cek betul-betul. Dan saya pun tiru daripada kawan-kawan yang bagus-bagus. Kita tirulah kawan-kawan sebab kita orang puan ni banyak berteori tak jadi apa kita buat juga. Jadi pertama start daripada PKP tu kami buat Al-Quran Challenge. Macam saya ahli keluarga setiap waktu Zuhur contohnya, jadi kita buat dah supaya sepanjang PKP ni kita boleh khatam 30 juzuk sekeluarga. Jadi bukan masing-masing baca. Macam saya contohnya saya akan dengar anak nombor berapa baca. Ni akan baca. Mula-mula pokok dia ni muka macam-macam nak marah. Sebab suruh baca Quran banyak ni. Rasa nak marah berlaku. Muka nonye-nonye. Hok kecil tu kan Allah nonye-nonye muka. Tetapi setelah beberapa hari dia rasa seronok. Selepas seminggu gitu hati dia kau lembut. Suami pun kalau tak buat saya marah terus. Saya tak buat suami pun marah saya juga. Jadi semua ni saling mendengar bacaan masing-masing. Saya bagi beberapa kumpulan ahli keluarga ni. Dan sebab saya kan sulung, maka saya pastikan adik-beradik lain buat juga Al-Quran Challenge ni.
supaya hati anak-anak kita ni lembut, suami kita lembut, isteri kita ni pun lembut juga. Qiyamul paksa anak bangun juga walaupun 3 rakaat. Saya gerak pukul 5. Bangun. Saya kata, semaya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Pun dia tidur lalu. Tak apalah, muka dia kecil. Biar dia tidur. Hak besar tak apa, saya gerak dia akan buatlah amalan-amalan dia. Hak besar tak apa, kecil ni. Hak kecil ni pakai sendirilah, tapi saya kata buat 3 rakaat. Lepas 3 rakaat tu tidur lalu dia. Tak apa, yang penting kita nak biasakan. Solat berjemaah wajib. Kalau saya dengan suami tak ada rumah pun, habis dia kena jadi imam kat mana-mana pun. Jadi benda ni kita jadikan rutin. Kalau dia tidak solat berjemaah, kita buat hukuman, suami saya lah selalunya buat hukuman ataupun marah sampai dia serik. Bila dia serik, dia tak buat lah. Kita fikirlah, kreatif lah sebagai ibu dengan ayah. Tazkirah ni memang wajib. Lepas maghrib memang saya ada baca, gila-gila lah anak-anak baca hadis, 40 hadis perjuangan. Kita baca buku hadis, simple je buku tu, boleh tengok Ustaz Nasaruddin Hasan yang buat. Sebab dia ada hadis, dia cerita terang sikit, lepas tu dia ada infografi. Jadi budak-budak suka infografi tu, dia tak cerita panjang-panjang. Kalau kita baca buku biasa tu panjang. Lepas tu yang paling pentingnya ialah kita mendidik anak menjadi keluarga pejuang dakwah. Dan yang paling penting dalam setiap tazkirah, saya tidak lupalah dan ahli keluarga dan kawan-kawan tidak lupa untuk mengingatkan mereka untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Hak tu wajib benda yang kita buat. Ini tarbiyah. Budak-budak bila dia ada cita-cita besar, dia faham perjuangan-perjuangan, maka dia akan menikmati kehidupan dia, buat program dia nak buat benda jahat pun dia memikir panjang. Kalau dalam bilik kau, contoh. Okey, seterusnya pergi lagi. Ini contoh saya buat usrah maya petang-petang. Okey, boleh slide naik ke atas. Ni contoh saya buat usrah maya petang. Ni adik ni anak saudara saya. Duk tengok. Jadi kami ni setiap petang 6.45 wajib. Semua dah tahu dah. Kalau nak game main ke apa 6.45 mesti di depan. Apa dia yang kita buat dalam pengisian usrah maya? Pertama, perkongsian sejarah keluarga. Mak ayah saya, kita ada satu slot, kita pilih hari di mana ayah saya cerita sejarah hidup dia. Dan tausiah, doa-doa, kesusahan dia. Sebab ayah saya ni dia merantau daripada Patani ke Mekah, ke Mesir, ke Tunisia dan akhirnya ke Libya dan barulah kembali ke Malaysia. Jadi dia ada susah dia ada macam mana beribadatnya, dia ada mimpi dia. Jadi dia kongsi. Mak pun sama macam tu, berkongsi juga. Supaya dia boleh kenal tok nenek dia. Sejarah keluarga. Yang kedua, pesanan dan wasiat doa untuk anak dan cucu. Kongsi sama doa apa nak wirid. Sebab mak ayah kita ni mesti dia ada amalan-amalan khas. Jadi kongsilah kepada anak cucu. Dan tazkirah setiap hari satu anak menantu atau satu cucu setiap hari saya buat. Itu wajib. Saya lah kuasa fitur nyusun jadual tu. Bermula daripada anak sulung dan menantu sulung sampailah kepada adik-beradik yang last, cucu pun daripada atas sampai ke bawah. Cucu keluarga kami ni yang besar baru umur 18, yang kecil ni ada ngakuk. Baru lahir pun ada, 30 lebih, tak kata juga, betul tak? Jadi dari sekolah rendah tu bila bagi tazkirah memang lucu, tapi tak apa, kita dengar ya mak-mak saudara, pak saudara ni kita dengar sebab kita nak didik. Yang paling penting, saya rasa tak larat dah nak mendidik anak seorang-seorang sebab kita tak termampu dengan kesibukan, dengan macam-macam benda, dengan stres. Akhirnya kami amalkan konsep didik berjemaah. Ini salah satu cara dia. Okey, seterusnya saya bagi contoh lagi yang kita buat naik atas daurah khas keluarga. Kita anjurkan daurah khas untuk keluarga dan kita jemput juga siapa anak-anak sahabat nak join, anak-anak birah nak join, anak-anak jiran nak join, boleh join juga. Pertama, kita buat daurah khas untuk anak-anak yang bersekolah rendah ke bawah. Daripada tadika, pasti tu siapa sekolah rendah dia buat kelas khas. Ni adik saya lah ni. Dia yang handle bahagian kanak-kanak sebab dia terror bahagian kanak-kanak. Jadi dia akan buat kelas IT ceria bersama mama. Tu dia buat lah. Setiap hari Sabtu dia buat secah. Dia suruh anak-anak buat video dakwah lah, gapo teknologi dakwah lah macam tu lah. Tapi ada juga anak-anak jiran join, ada juga cikgu join. Hak kita mana kawan-kawan cikgu nak join, biarlah join lah. Tapi hak ni saya buat untuk anak besar. Daripada tingkatan 1 sampailah kepada universiti ada yang join daurah khas usrah musim saya buat.
Saya sendirilah antara pengisi pembentangnya. Ini pun kita buat hari Sabtu. Jadi saya rasa orang lain pun boleh buat benda-benda macam ni. Sebab kita bukan pandai belakang tau. Tapi kita ada adik-beradik, sahabat-sahabat boleh bantu. Kita buatlah, kita nak tunggu orang lain buat lama, kita buat diri. Okey, seterusnya. Pergi ke slide seterusnya. Saya bagi contoh kemahiran insaniah. Nak habis dah ni dah. Okey, naik admin. Kemahiran insaniah. Tak bergerak. Tak gerak pula admin ni. Sekejap. Kalau kemahiran naik bahagian aktiviti di rumah ni. Okey, ni contohlah kami buat jadual. Setiap ahli keluarga dia kena buat jadual ahli keluarga masing-masing. Ni contoh jadual yang sebelah kanan tu contoh jadual. Apa program? Kalau baru ni cuti sekolah, 2 hari sekali dia orang ada aktiviti. Macam anak saya buat aktiviti sebab saya tak ada rumah. Jadi kakak-kakak lah tolong pantaunya. Kakak-kakak kecil kat tepat, kat satu tolong pantau nak macam mana sebab kita tak ada. Tapi biar ada orang buat juga. Ni antara contoh lah yang kami buat di rumah, aktiviti menjahit. Memang kita buat. Ajar anak jahit butai baju, tak apalah tu budak. Okay, orang besar pun bila dia buat dia tak erti. Lepas tu meroti. Kami buat piknik di luar rumah. Piknik tu bukan saya buat, anak-anak yang hancurkan sendiri program tu. Bertani, benda-benda macam ni nampak simple. Tapi kita nak mendidik anak lelaki menjadi lelaki, anak perempuan menjadi perempuan. Dan ni adik saya buat. Dia buat YouTube khas untuk keluarga dia. Untuk memberi gerakan kepada anak. Tak siapa tengok, paling keluarga je tengok pun. Tapi anak-anak suka bila video YouTube dia keluar dekat YouTube. Tapi video dia adalah dia pokok dia sendiri buat. Siapa jadi pencerita, siapa yang buat kartun, siapa gerak-gerak dinosaur dia tu. Gitulah. Tapi dia rakam, dia masuk ke dalam YouTube. Ni antara perkara yang boleh buat. Hak gerak-gerak YouTube ni, hak gerak-gerak dinosaur ni sebenarnya anak-anak pasti hak buat. Anak-anak hak berumur pasti. Bukan anak besar. Anak besar kalau nak periksa, betul tak? Ini contoh aktiviti lah. Ni kita orang buat piknik di luar rumah. Bukan tak boleh nak buat gana dah. Anak saya memang daripada kecil, dia memang kena letak berah. Bila dia darjah 2, darjah 3 tu dia dah expert dah letak berah. Saya kadang-kadang sampai terlupa berah ni air banyak mana. Sebab apa dia letak berah lah ni. Jadi kita kena buat benda macam tu. Dan basuh jemur kain, saya lama dah tak jemur kain. Sebab semua dibuat oleh anak-anak. Maknanya lama dah tak jemur kain. Kain berat benar ustazah ni. Tak rasa anak-anak buat apa dah. Okey, seterusnya. Ni contoh aktiviti di rumah lah. Baik kipas air ke apa. Okey, sekarang saya nak kongsi kemahiran kepimpinan. Yang boleh ibu-ibu semua berkongsi di rumah. Kan boleh buat sendiri di rumah. Okey, kemahiran. Okey, agak lagi. Okey, lagi slide. Nak habis dah kita ni. Okey, apakah aktiviti kepimpinan yang kita boleh buat di rumah? Ni contoh anak-anak mesyuarat sesama dia. Dia nak buat program. Libatkan ke semua anak-anak. Susun program untuk keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil, keluarga besar ni maknanya keluarga yang bersama dengan tok nenek dia, pok dang dia kena susun juga. Lepas tu sempena peristiwa penting. Dan setiap program walaupun simple, mesti ada organisasi dan tentatif. Kalau boleh tolonglah ibu-ibu semua, wanita-wanita, kalau tak ada anak pun tolong buat anak saudara, tolong buat di rumah. Supaya anak kita ni dia tidak hilang semangat kepimpinan dia tu. Kata nak mewarisi maju berkat sejahtera, tak latih kepimpinan, bukanlah kan. Okey, saya bagi contoh lagi, ni kawan saya sendiri, Baitun Nur. Dan saya kata rumah dia ada banner. Saya nak kongsi, bagus sangat, dia sentiasa buat program majlis taklif. Ni saya pun akan anjur dari keluarga saya juga. Majlis taklif ni ialah majlis penyerahan tanggungjawab kepada anak-anak yang sudah balik. Ni Baitun Nur ni keluarga kawan saya ni kat Mazidah. Ni dia penulis buku. Dia banyak menulis buku tentang keluarga Mawaddah. Boleh follow dia punya FB Mazidah Muhammad. Jadi ada banyak buku bersama dengan Telaga Biru. Jadi dia bukan setakat tulis buku, dia buat sendiri rumah. Jadi majlis taklif ni adalah pembacaan ikrar oleh anak-anak yang sudah balik. Ayah ni bacakan wasiat, ibu juga baca wasiat. Ikrar ni ditandatangan oleh anak. Anak-anak yang layak kecil dengar. Dan setiap kali masuk akhir balik ni, semua anak dia ada majlis taklif khas. Dan dia ni suka buat pertandingan dalam rumah. Anak-anak dalam rumah. Anak-anak ni dia mesti buat pertandingan. Dia ni lagi hebat lah. Saya rasa saya tiru dia banyak. Jadi anak-anak ni penuh terisi lah. Jadi saya boleh buat juga walaupun sibuk. Alhamdulillah adik-adik ada.
Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, jangan lupa saya sebut tadi, tolonglah wirid dan doa pelindung keluarga. First, ini amalan YB Datuk Kak Lah kita yang tak pernah tinggal, mak surat wajib ahli keluarga. Lepas tu surah Ibrahim 40 ni wajib. Lepas tu surah Al-Hasyr ayat 10 ni wajib. Jadikan amalan keluarga supaya keluarga kita dilindungi daripada benda-benda jahat. Kalau saya sendiri memang anak dia ada amalkan doa dalam bahasa Melayu. Daripada dia sekolah tadika sampai lah ni dia memang kena baca satu doa. Iaitu, ya Allah Tuhanku, jaga keselamatan, jaga akal, jaga hati, jaga iman. Dan saya tidak lupa selitkan, anak saya memang dia dah jadi ratib dah. Dia wajib dah doa. Ya Allah Tuhanku, kau selamatkanlah kerajaan Islam. Hancurkanlah musuh-musuh Islam. Itu doa wajib yang anak-anak saya akan baca. Kau bangkitkanlah, bantulah sahabat-sahabat kami yang sedang menderita di seluruh dunia, Palestin, Somalia. Ini adalah doa wajib anak-anak dalam bahasa Melayu. Dan satu lagi saya tidak lupa berdoa sebab saya asal daripada Patani. Ya Allah Tuhanku, anak-anak saya wajib doa. Kau merdekakanlah kerajaan Patani Darussalam. Lahirkanlah pejuang-pejuang Islam untuk membebaskan kerajaan Islam Patani. Memang benda tu kita sebut, kita ajar anak kita sebut daripada tadika. Daripada dia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai besar pada akhir sebut, benda tu dia akan jadi sebati dan dia akan ingat semua, dia akan jadikan matlamat hidup dia. Jadi saya harap setiap keluarga pun mesti ada cerita, ada sejarah, ada perjuangan masing-masing. Kalau boleh masukkan dalam doa masing-masing. Seterusnya muhasabah. Last ni muhasabah. Muhasabah naik sikit admin. Macam mana kita nak muhasabah sesama keluarga? Pertama, komunikasi berkesan dan berbincang wajib. Kalau ada masalah suami dan isteri, masuk bilik dicek betul-betul. Kalau kita rasa dua-dua ego, salah seorang kena turun kat ego. Suami biasa dia ego. Kita kena turun kat ego kita. Kadang-kadang ngaluh sikit-sikit pun tak apa. Tapi yang paling penting kita nak kecek kira. Orang tua dulu-dulu dia banyak kecek kira. Orang kita lah ni banyak buat keputusan merancang tetapi tidak banyak kecek kira dan bertolak ansur. Tolonglah banyak berkecek kira dan bertolak ansur khususnya antara suami isteri. Kau tak tahu penipala tak lewat kerana tolong rujuk orang tua dalam keluarga. Kalau tak tahu nak rujuk orang tua dalam keluarga, cari kawan-kawan yang bagus-bagus, mentor yang bagus-bagus, tok guru yang bagus-bagus, Google Meet dengan demo tu supaya otak kita ni tak terabur, tidak stres. Nampak tak? Kadang-kadang kita fikir cara kita ni tak betul. Walaupun kita rasa betul doh kita ni hebat dengan kamu doh. Lepas tu join jemaah pula. Kadang-kadang bukan betul mana. Dan kedua, menambah dan amal ilmu. Wajib ilmu ni kita sentiasa tambah dalam ahli keluarga kita. Yang ketiga, tolong siapkan indikator dan pencapaian keluarga daripada kecil hingga ke cucu. Ni saya nak kongsi sikit contoh ayah YB Datuk Mumtaz. Ni saya dengar sendiri dan saya tiru oleh keluarga. Ayah dia memang akan cek setiap anak dan cucu ni. Contohnya lah, kalau puasa hari Arafah. Ini memang betul-betul diceritakan oleh YB. Jadi saya tiru, saya rasa benda bagus baik tertiru. Jadinya ayah dia akan telefon setiap anak dia. Siapa puasa hari Arafah? Cucu mana tak puasa, cucu mana puasa. Dia tanda. Esok contohnya apa? Peristiwa penting dalam Islam contohnya. Okey, siapa tahun ni tak gerbang? Kurban. Adik-beradik mana tak korban? Kenapa kamu tak korban? Cucu mana hak berkahwin dah bekerja tak korban? Dia akan tanda satu-satu. Dia akan pesan satu-satu. Bila cukup tahun dia akan telefon setiap anak dia bayar zakat dah tahun ni. Berapa bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Dia akan cek satu-satu. Jadi ayah dia adalah merupakan yang checklist anak-anak dan cucu-cucu ikut Islam ke tidak. Kalau dalam keluarga saya banyak mak saya dengan ayah saya lah. Mak saya cek siapa pakai tudung tak molek, siapa tu tak aurat tak molek, siapa perangai tak molek. Memang mak saya akan telefon, marah tu. Dia akan cek satu-satu. Siapa yang malam ni qiyam tu contohnya, siapa yang puasa contohnya, memang dia akan cek. Jadi kita kalau mungkin mak ayah kita tak mampu macam tu, kita start daripada kita pun tak apa. Kalau kita nak sulung, kita guna kuasa itu. Dan seterusnya, cuba tengok dalam internet tu, berkawan dengan model keluarga dan mursyid. Cuba tengok keluarga Tok Guru lagu mana.
saya sangat dengki yang baik Fatimah kepada keluarga arwah Ustaz Fadil Noor. Tahu tak arwah Ustaz Fadil Noor, dia ni akan ada keadaan di mana dia akan duduk bersama dengan anak dia sebab arwah Ustaz Fadil ni baik baca buku, suka baca buku. Jadi dia akan duduk daripada anak besar sampai kecil dia akan bagi satu buku. Hak tadika, cara tadika, semua bagi buku. Lepas siap baca dalam beberapa tempoh, dia akan suruh setiap orang terangkan buku dia. Kalau hak tadika tu buku cerita kecil tak apa. Tapi semua orang dia ada amalan tu. Jadi saya rasa saya dengki sangat dengan keluarga ni. Sebab keluarga dia dapat lahirkan ilmuwan ada, tokoh politik ada, tak kisahlah ke mana-mana. Tapi dia keluarga dia ni tokoh-tokoh nak cerita ni. Sebab ayah dia didik. Dan saya sangat cemburu dengan keluarga Tok Guru ni. Arwah Tok Guru ni Aziz. Arwah Tok Guru ni Aziz ni, keluarga dia Ustaz Dasuki. Keluarga dia Ustaz Tuan Ibrahim Tuaman. Dia keluarga dia ni keluarga besar. Daripada tok moyang sampai ke pok saudara, tok saudara, anak saudara ni, dia akan ada tambering khas untuk bapa dia. Orang lain tak boleh masuk, hanya untuk keluarga dia. Setiap tahun dia ada tambering khas, ada program khas. Sebab keluarga dia dah mencapai mungkin 100 orang dalam keluarga dia. Cuba tanya Ustaz Abdul, betul. Pas saya berkawan dengan anak beranak dia, saya tengok dia ada tambering khas untuk anak umur sekian, untuk anak umur sekian. Jadi saya sangat cemburu sebab itulah. Untuk masa sekarang saya cuba wujudkan dalam keluarga program-program seperti ini. Sama juga dengan Tok Guru Haji Ali. Banyak program-program yang dibuat khas untuk keluarga besar dia. Jadi kenapa kita tidak mulakan daripada keluarga kita? Okey, seterusnya terakhirnya ni akhiran ni saya nak berkongsi semua orang boleh pergi ke page saya Ustazah Asma Husin. Cuma minta maaf, page saya yang lama tu telah dihack oleh hackers. Sekarang tengok nak cuba ambil balik CS saya sudah ada 149 follower tapi telah dihack. Sekarang saya terpaksa wujudkan satu yang baru-baru 1000 orang. Saya buat program setiap hari, inspirasi keluarga bahagia. Sebab saya tahu wanita problem dia banyak pada isu-isu ni, jadi cara dia program keluarga bahagia. Dan akhir sekali, slide terakhir, saya nak menyerulah kepada semua kalau nak berkorban, cari korban, boleh juga kontak saya, admin saya 0126549344. Kami buat di Kelantan, di Sabah tahun ni dan juga di Patani. Saya kan asal Patani, jadi setiap tahun memang kita tak miss lah. Tapi korban kita ni kita bagi untuk Asnah sejak daripada dulu, walaupun tak ada pandemik memang kita ikut SOP dah. Seekor lembu tak ramai yang handle sebab kita lebih kepada fokus nak bagi kepada Asnah. Siapa yang minat boleh kontak segera admin. Ada sikit saja lagi. Terutama saya nak hantar ke petani lah. Sebab melalui Tok Guru Pondok mereka berdakwah supaya melalui dia agihkan daging ni dia berdakwah supaya orang Islam di petani kembalikan kegemilangan. Fatani dan Fatani inilah adalah benteng sebenarnya yang menahan tanah Melayu ataupun Malaysia daripada serangan musuh. Jadi kita jangan lupa adik-beradik kita ni. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja daripada saya, Fatimah. Okey, dipersilakan Fatimah. Saya serah kembali pada Fatimah. Okey, terima kasih kepada YB Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Sangat banyak kita tengok perkongsian daripada Ustazah tadi. Dan rasa sangat teruja lah sebab kita kata, orang Terengganu kata jejak tau. Benda yang Ustazah susun tadi jejak lah. Maknanya kata kita boleh checklist diri kita, keluarga kita. Dan saya simpulkan juga ada 4 perkara utama yang Ustazah sebut tadi lah. Nak tak nak kita kena mulakan daripada rumah kita Ustazah tau. Rumahku, syurgaku. Kena ada matlamat rumah tangga yang jelas, pengisian. Yang kedua, pengisian rutin rumah tangga macam yang Ustazah letak jadual tadi. Yang ketiga, lindungi rumah tangga dengan doa dan wirid. Tadilah tiga tips yang Ustazah share tadi. Al-Ma'thurat, Surah Ibrahim ayat 48 dan Al-Hajj ayat yang ke-10. Yang keempat adalah penilaian dan muhasabah sesama ahli keluarga. Jadi saya rasa jejak sangat. Jadi masing-masing kita boleh snap, boleh tiru cara Ustazah dan family Ustazah, apa kita kata keluarga terdekat, sahabat-sahabat lain. Jadi insyaAllah kita rasa tak lah jemu sangat tau. Kita duduk di rumah, Alhamdulillah. Jadi sebagai rasa nak dengar juga yang terakhir sebagai penutup daripada YB Ustazah kita nak minta lah YB Ustazah boleh tak berikan
3 tips ke untuk wanita tu menjadi wanita yang kita kata relate lah dengan kita punya slogan maju, berkat dan sejahtera. Boleh? Dan penutup daripada YB Ustazah juga. Silakan. Okey, terima kasih Fatimah. Sebagai penutupnya, ini adalah masanya wanita ni dia kena kembali kepada cara hidup wanita Islam yang sebenar lah. Kalau masa sempena hari bapa baru ni, saya ada tulis satu nukilan. Nanti saya share lah kot kepada admin. Saya ada tulis satu nukilan yang mana saya tulis terima lelaki-lelaki di sisiku. Saya cerita apabila kita menjadi wanita Islam sebenarnya kita rasa sangat terpelihara. Apabila wanita lelaki yang ada di sekeliling kita menjadi apa dia? Menjalankan sifat qawamah dan wali. Sebagai wanita saya tidak pernah rasa terpinggir sebab dalam keluarga bila lelaki ni faham Islam maka dia memberikan equality. Maknanya dia memberikan peluang yang sama untuk kita bersuara dan memilih cara hidup. Yang paling penting sebagai wanita Islam kita rasa gembira sebab kita sentiasa dilindungi oleh lelaki-lelaki yang bagus-bagus. Jadi pertama kita kena rasa bangga kita ni jadi wanita Islam dan kita kena tonjolkan bahawa sebenarnya kita ni adalah wanita Islam yang jadi bagus kerana Islam. Jangan kita pula bersimpati dengan golongan-golongan liberal. Betul lah jadi wanita ni kena lenyek semua, kena dera semua, tidak diberi peluang, tak boleh kerja, tak boleh join politik lah contohnya gitu lah kan. Tapi sebenarnya dalam Islam benda tu dah lama. Jadi kita yang kena tonjolkan melalui dakwah bilhal kita bahawa kerana Islam aku jadi seperti hari ini. Wanita hebat, tak pernah pun tongkong dengan tudung boleh pergi sampai mana-mana. Dan tadi kerana kita wanita yang hebat, kerana Islam ajar kita, kita bukan setakat nak jaga masyarakat tapi kita pun nak jaga juga keluarga kecil dan keluarga besar kita. Yang kedua, wanita tak boleh lari daripada peranan dalam rumah tangga. Lepas ni kalau susah sangat dengan nak membentuk keluarga kecil kita ke arah yang bagus, tolonglah bentuk keluarga besar. Mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik diri kita secara berjemaah. Kalau tak kahwin lagi, cara tak kahwin lagi tak ada masalah. Sebab kita semua tetap ada keluarga walaupun tak kahwin lagi. Jadi kalau kita rasa keluarga kita ni payahlah nak buat macam Ustazah cerita ni, maka kita bentuklah di kalangan ahli best friend kita ke 10 orang, buat program macam kita buat tu. InsyaAllah kita nak merubah masyarakat kita, generasi kita ke arah yang Islam no. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, seorang wanita tak boleh lari daripada ilmu, iman dan aman. Ilmu tu nombor 1 lah. Ilmu ni makanan akal, tarbiyah tu makanan hati. Kalau dua ni hilang, macam mana kita nak dapat maju, berkat dan sejahtera. Tadi wanita Terengganu, saya minta semua lepas ni sambutlah slogan maju, berkat, sejahtera dengan gaya wanita Terengganu dan kita tonjolkan kepada semua negeri di Malaysia. Kita bukan setakat hebat dari sudut materialistik tetapi kita nak menghasilkan wanita-wanita yang mampu menghayun buaya, menggegarkan dunia tetapi menjadikan setiap keluarga di Terengganu ini keluarga yang terinspirasi. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih kepada YB Ustazah kita kerana sudi meluangkan masa lah. Dak kita tahu YB Ustazah kita sangat sibuk dah, tapi alhamdulillah hari ni YB sudi bersama kita sharing lah. Kita kata tak santai, sharing santai, perkongsian yang sangat santai. Jadi sedih juga nak kata sampai sini dululah program kita Bicara Wanita untuk hari ini. InsyaAllah siapa yang rindu nak dengar bicara Ustazah kita lagi, jangan lupa kita pergi kat page YB Ustazah kita dah insyaAllah. Jadi setakat ni dulu pada hari ni. Fatimah? Ya. Kalau misalnya ada sesiapa nak nota saya tu ambil lah. Itu memang sebab nak hasilkan apa yang saya cerita tu dia memakan masa. Dia bukan semua buat sekaligus. Tapi kita sentiasa berkembang. Tapi nota tu ambil lah. Kalau siapa nak comel lagi, nak share ko, share lah. Tak ada masalah. Itulah wakaf ilmu kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Jadi saya rasa ramai kat kita minta dekat admin ni. nak slide ni. Okay, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustazah.
Jadi insyaAllah setakat ni dahulu program kita untuk pagi ini, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan sambung lagi program yang berkenaan dengan apa kata mereka yang pernah positif COVID-19 pula. Ustazah, nanti kita nak dengar pengalaman lah orang yang pernah mengalami pengalaman bersama dengan COVID-19 lah. Jadi tak terlambat juga bagi saya untuk menyeru kita semua untuk sama-sama rakyat Terengganu supaya mendaftar vaksin bagi mencegah lagi penularan COVID-19 insya-Allah. Jadi rasanya setakat ni dulu. Terima kasih sekali lagi Ustazah, dan kita tutup dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang daripada kekurangan saya selaku moderator pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.